Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najmi. Ini adalah mic saya yang dah patah. Kena beli mic baru lah nanti. Okay, ini aku letak sini dulu. Fully dia tidak mengganggu. Okay. Assalamualaikum. So untuk video kali ini aku nak share dengan korang a few tips. Ada 6 tips macam mana untuk korang pilih rumah yang bagus untuk investment. Cerita dia macam ni. Beberapa minggu yang lepas, aku dengan kawan aku, kita orang ada close beberapa unit rumah someone ni. Ada seseorang ni, dia ada banyak unit rumah. So, kita orang close beberapa unit rumah dia. Dan bila dah beberapa rumah dia kita orang close tu, so kita orang minta a few tips daripada dia. So, owner ni, ataupun orang ni, dia ada 44 biji rumah untuk investment. So, dia share dengan kita orang apa tips, macam mana cara untuk pilih rumah yang bagus untuk investment. So, ini adalah tips-tips dia. Okay, tips yang pertama. Yang pertama, mestilah cari rumah yang murah. Macam mana kita nak tahu rumah tu murah? Kita boleh tengok pada harga. So, bagi dia, rumah yang murah ni adalah 200,000 ke bawah. Tapi bukanlah semua rumah yang atas 200,000 tu mahal. Kita kena tengok mengikut tempat juga. Contoh macam Shah Alam, contoh macam KL. Rumah 200,000 ni dia macam dah susah gila nak dapat. Kalau dapat, kau belilah. Rumah tu memang murah. Tapi area sini, area-area macam ni, yang tempat-tempat yang dah membangun, untuk consider rumah yang murah, korang kena tengok berapa market value dia dan berapa harga dia jual. So dari situ korang boleh buat judgement lah sama ada rumah tu murah atau tak. Okay. Tips yang kedua, kena cari rumah yang ada gap harga. Maksudnya macam mana? Contohlah, korang nak beli satu rumah, market value korang check rumah tu lebih kurang 250,000. So tiba-tiba korang tahu owner tu nak jual dengan harga rumah 200,000. Dan rumah itu adalah rumah yang ada gap. Mana kata market value dia 200,500, tapi owner nak jual hanya dengan 200,000. So bagus untuk korang beli. Tapi ada a few soalan yang biasanya bila aku explain benda ni, berapa banyak gap yang kita perlukan untuk mengatakan rumah tu bagus untuk investment. So based on owner yang memiliki 44 biji rumah ni, 44 buah rumah, so dia kata kalau dapat rumah yang gap dia 20%, sangat cantik. Tapi korang boleh consider lah kalau 15%, 10% tu masih make sense lagi. Sebab owner yang menjual rumah mesti dia nak untung juga. Dan kau yang membeli pun kenalah consider part dia. Tapi kalau dapat rumah yang market value dia gap 20%, better korang beli. Rumah tu bagus. Okay, yang ketiga adalah rumah dekat kawasan U-turn. So, rumah dekat kawasan U-turn adalah rumah yang bagus untuk investment. Apa itu kawasan U-turn? Kawasan U-turn ni macam ni. Kalau dulu korang pernah dengar ada satu kawasan tu, diorang ni nak membangun, dah digembar-gemburkan yang rumah tu, kawasan tu nak membangun. Tapi korang tengok tak membangun. Tiba-tiba baru-baru ni korang tengok sendiri yang kawasan tu sedang dibangunkan semula. So itu adalah kawasan U-turn. Dan kawasan U-turn ni adalah kawasan yang bagus untuk investment sebab harga rumah dia akan naik dan naik. Okay. So, tu tips yang ketiga. Tips yang keempat adalah rumah mestilah boleh dijual. Okay. Korang jangan terkejut, ada ke rumah yang tak boleh jual? Ya, ada rumah yang tak boleh dijual. So, untuk make sure korang membeli rumah yang bagus untuk investment, korang kena make sure rumah tu boleh dijual. Sama ada dijual dengan harga, boleh dijual lah senang kata. So, itu adalah rumah yang bagus untuk investment. Tips yang kelima adalah rumah itu mestilah boleh di loan. Faham tak? Kebanyakan investor rumah, diorang akan cari rumah yang boleh buat loan. Kalau rumah yang kena beli cash ni, diorang tak consider as a good investment. Tapi kalau boleh buat loan ni, rumah yang bagus untuk investment. Sebab korang kena fikir juga, in future, orang yang nak membeli rumah dengan korang mungkin dia nak buat loan. So, cari rumah yang boleh buat loan. Dan yang terakhir, last but not least, adalah rumah tu mestilah boleh disewakan. Dari segi apa? Dari segi lokasi, dari segi demand, rumah tu mestilah boleh disewakan, barulah bagus untuk investment. Sebab apa? Sebab dalam investment rumah dia ada dua benda. Yang pertama,
cash flow. Kalau korang nak main investment cash flow pun boleh. Yang kedua, nama dia capital appreciation. So dua benda ni mungkin aku akan terangkan the next video kalau ramai yang minta kan. So kalau korang rasa video ni bermanfaat, bolehlah share dengan anyone, boleh share dekat page korang. Let's say kalau korang perlukan rumah untuk investment, ini adalah kriteria yang korang perlu consider untuk beli rumah untuk investment. Atau kalau cara yang lebih mudah, korang nak cari rumah untuk investment, korang boleh Roger number ni. InsyaAllah Mamat ni sangat bagus untuk tolong korang pilih atau belikan rumah untuk investment. Dia memang konsep yang terbaik bro. Itu je. Assalamualaikum. Peace.